Silakan. Tan 6 Sri minit. Yang di-Pertua. Suakam seringkali dilihat sebagai harimau yang tidak bertaring. Mantan pengurusi Suakam, Tan Sri Hasmi Agam pada tahun 2015 pernah mengata bahawa Suakam lantang bersuara, namun mereka terikat dan tidak mampu mengejar dan menggigit. Mereka telah berterusan bermohon kepada pihak kerajaan supaya diberikan lebih banyak kuasa dan taring. Sebagai contoh, kita boleh melihat pada laporan Suakam 2020 di mana Suakam telah bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia, Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan dalam membangunkan modul latihan hak asasi manusia. Menurut maklumat yang kita terima dalam jawapan Kamar Khas semalam, modul latihan tersebut adalah untuk pegawai PDRM dan telah berjaya dilancarkan pada 18 April 2022. Namun, soalan yang timbul adalah apakah langkah seterusnya? Adakah modul ini telah berjaya diimplementasi dan diterima dengan baik oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan kita? Apakah respon dan maklum balas mereka terhadap modul ini? Adakah ada peningkatan atau kemajuan yang dapat kita lihat selepas pelancaran modul tersebut? Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, pertanyaan-pertanyaan ini masih belum mendapat jawapan yang pasti dan menjadi tanda soal. Dengan ini, saya menggesa supaya kerajaan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perkembangan dan implikasi modul latihan hak asasi manusia ini bagi penegakan undang-undang dan penguatkuasaan di Malaysia. Saya amat risau Suakam hanya dapat membuat pemantauan, inquiry dan menyediakan laporan serta cadangan mengenai isu-isu hak asasi manusia di negara kita. Perkara ini perlu berubah. Suakam perlu diberi kuasa untuk menjalankan audit terhadap keberkesanan hak asasi manusia secara progresif dan mampu menguatkuasanya di mahkamah. Dengan ini, kita dapat memastikan bahawa tindakan dan dasar kerajaan atau RUU kita menepati piawaian hak asasi manusia. Yang Berhormat Menteri pernah mengatakan pada 12 Disember tahun lepas bahawa beliau berhasrat meminda Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia tahun 1999 untuk memperkasakan Suruhanjaya tersebut. Dalam laporan Suakam tahun 2020 juga mengatakan pindaan Akta Suakam yang mana institusi hak asasi manusia kebangsaan perlu diberikan mandat melalui perundangan dengan fungsi yang spesifik supaya dapat mempromosi dan melindungi definisi hak asasi manusia secara progresif yang mengandungi instrumen antarabangsa, serantau dan domestik termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya. Justru, saya ingin meminta pencerahan kerajaan, apakah kemajuan tentang progres ini? Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, orang asli merupakan sebahagian penting daripada komposisi penduduk negara kita. Hak mereka tidak sepatutnya diabaikan. Namun mereka seringkali berhadapan dengan pelbagai isu yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional, perayaan, adat resam dan hak atas tanah adat mereka. Pengiktirafan dan peningkatan perlindungan hak asasi, hak orang asli atau orang asal terhadap tanah adat serta sumber alam adalah penting demi kemajuan dan kelangsungan budaya. Suakam telah melancarkan laporan inquiry nasional mengenai hak tanah orang asli atau orang asal, National Inquiry, pada tahun 2013 dengan 18 show cadangan bagi mencari jalan penyelesaian berkaitan dengan masalah tanah adat mereka. Sudah berlalu dekat 10 tahun. Berapakah cadangan show yang berjaya dilaksanakan? Walaupun ada sedikit kemajuan,
namun proses pelaksanaannya sangat-sangat lambat, lama dan perlahan. Dalam laporan Suakam 2020 telah dinyatakan bahawa tugas pelaksanaan show National Inquiry telah diletakkan di bawah tanggungjawab bahagian hak ehwal undang-undang pada masa tersebut. Bahagian hak ehwal undang-undang sedang dalam proses menyusun kertas kerja untuk mendapatkan peruntukan kewangan yang akan digunakan dalam menjalankan kajian mengenai isu tanah adat orang asli di Malaysia. Justru, saya ingin tanya, apakah perkembangan kajian tersebut? Berapakah peruntukan telah disalurkan dan apakah hasil kajian tersebut setakat ini? Mesyuarat pelaksanaan status terkini, pelaksanaan 6 rumusan tindakan dan hala 7 jawatankuasa khas Kabinet mengenai hak tanah orang asli atau orang asal yang telah diadakan pada 14 Oktober tahun 2020 dan pelbagai isu penting yang melibatkan hak dan kepentingan orang asli telah dibincangkan. Antara isu-isu penting termasuklah pengiktirafan dan pewataan tanah adat orang asli, penglibatan orang asli dalam agenda pembangunan negara dan negeri, peningkatan peranan dan tanggungjawab Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA, penambahbaikan sistem pentadbiran tanah orang asli dan penyediaan bantuan guaman untuk orang asli dalam isu-isu yang berkaitan dengan tanah adat. Usaha untuk memantau dan melaksanakan hasil rumusan mesyuarat ini perlulah dipertingkatkan dan dititik beratkan untuk memastikan hak orang asli terlindung dan terjamin. Ada sedikit lagi yang Berhormat Datuk. Mesyuarat penyerasan status terkini pelaksanaan 6 rumusan tindakan dan hala 7 jawatankuasa khas Kabinet mengenai hak tanah orang asli atau orang asal. Yang tersebut telah membincangkan banyak isu. Ini dah ulang dah. Di sini, saya ingin juga membawa perhatian kepada isu penjawatan Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA. Menurut laporan Suakam, pada sehingga 28 Julai 2020, sebanyak 160 jawatan atau 17% daripada 966 jawatan di dalam JAKWA diisi oleh komuniti orang asli. Menyediakan lagi sebanyak 90% orang asli yang diambil bekerja dengan JAKWA secara kontrak hanya bekerja sebagai pembantu am di tadika orang asli. Keadaan ini perlu diperbaiki dan dipertingkatkan kerana kita terima satu hakikat bahawa orang asli yang benar-benar memahami dan merasai masalah yang dihadapi oleh orang asli. Orang asli harus diberikan pemberdayaan, diberikan ruang untuk memainkan peranan yang lebih penting dan strategik, termasuk peranan pengurusan demi melindungi hak dan kepentingan mereka. Saya ingin tahu, adakah kajian menyeluruh ke atas struktur dan fungsi JAKWA seperti yang dicadangkan dalam show ke-14 dalam laporan National Inquiry 2013 telah dijalankan dan apakah tindakan proaktif yang telah diambil untuk meningkatkan peranan dan keberkesanan JAKWA. Show 18 dalam laporan inquiry juga mencadangkan pembentukan Suruhanjaya Kebangsaan Bebas mengenai orang asal yang bertugas memantau pelaksanaan rancangan pembangunan yang seiring dengan kepentingan penduduk dan alam sekitar di atas tanah adat dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan orang asal. Adakah inisiatif ini telah diambil tindakan? Show 4 dalam laporan National Inquiry telah mencadangkan pembentukan mekanisme keadilan seperti sebuah tribunal dan ombudsman. Tujuan utama pembentukan mekanisme ini adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan berkesan bagi masalah yang berkaitan dengan tanah adat mereka. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menyelesaikan segala pertikaian tanah dan kerajaan perlu memberikan bantuan dalam bentuk khidmat peguam
untuk membantu komuniti orang asli mendapatkan keadilan di mahkamah. Walau bagaimanapun, berdasarkan laporan Suhakam 2020, cadangan bantuan guaman masih berada dalam tahap perbincangan. Ini adalah perkara yang amat mengecewakan. Pelaksanaan show ni seharusnya diberikan keutamaan agar hak dan keadilan orang asli dapat dijamin dan dipertahankan. Datuk yang dipertul, daripada beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, ini menunjukkan bahawa kekurangan mekanisme follow up oleh Suhakam, di mana pemberdayaan ataupun empowerment perlu diberikan kepada Suhakam supaya Suhakam boleh benar-benar memainkan peranan dalam mempertahankan hak asasi manusia untuk keseluruhan warga Malaysia. Sekarang ni kita kerajaan madani. Maka saya harap ada pembaruan terhadap Suhakam dan ada peningkatan dalam keadaan hak asasi manusia di Malaysia. Sekian, terima kasih.